Yang pertama, menerbitkan surat khabar. Yang kedua, menubuhkan madrasah. Itu saja. Dengan sebab itulah kalau kita lihat pada waktu itu pendekatan yang digunakan oleh ulama-ulama ini ialah menerbitkan surat khabar. Dan inilah peranan besar yang dimainkan oleh Syekh Syahir Hadi. Dan suatu perkara yang amat menyedihkan sebelum saya pergi lebih lanjut tentang beliau, apabila beliau ingin menerbitkan surat khabar ini, beliau terpaksa mencari modal. Pada waktu itu tidak ada bank, tidak ada badan-badan kewangan yang boleh membantu. Dan akhirnya beliau sebut dalam buku yang ditulis oleh Elijah Gordon, The Real Cry of Syekh Syahir Hadi, bagaimanalah usaha beliau untuk menerbitkan surat khabar ini yang tujuannya satu, untuk memberikan kesedaran orang Melayu. Beliau terpaksa mortgage rumahnya di yang Juntung, saya. Beliau jual rumah itu, beliau gadai rumah itu semata-mata untuk membiayai penerbitan Al-Ikhwan untuk memberikan kesedaran orang Melayu. Oleh itu rumah itu digadai semata-mata untuk perjuangan orang Melayu. Tetapi beliau gagal untuk menebus semula rumah itu. Dan saya tahu apa jadi pada hari ini. Supaya cari gambar itu semalam puas hari tak lupa, saya dimaklumkan ia merupakan pusat kepada sebuah pertubuhan Cina, ya. Saya haraplah Datuk Mansur, saya dapat cakap lah, sekali pertama saya 2006, ya, tak selesai, ya. Bagi saya suatu perkara yang amat memalukan bangsa Melayu, ya, dan umat Islam kalau gagal menyelamatkan rumah ini. Kerana rumah ini digadai semata-mata untuk memberikan kesedaran orang Melayu, bukan untuk kepentingan diri, ya. Dan sepatutnya seluruh umat Islam, khususnya orang Pulau Pinang ini, carilah jalan bagaimana supaya rumah kelahiran atau tempat di mana beliau tinggal itu dijadikan sebagai museum ataupun sebagainya untuk memamerkan sumbangan besar yang diberikan oleh seorang tokoh ini. Dan saya faham pada hari ini anak, cucu dan juga cicit Syekh Syahir Hadi juga bersama, dan mereka bolehlah membantu untuk membolehkan. Saya tak tahu bagaimana perkembangannya sebab saya dalam tentang Pulau Pinang ni mungkin sudah ada usaha, tetapi kalau sudah usaha boleh dipertingkatkan supaya sumbangan beliau ini dapat diberi penjelasan oleh masyarakat. Kerana saya melihat bahawa setiap kali kita merdeka, kadang-kadang nama beliau ada, kadang nama beliau tidak ada. Dan bagi saya kemerdekaan yang tercapai itu 1997 itu sumbangan besarnya antaranya termasuklah peranan yang dimainkan oleh tokoh ini. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati, bagaimana sumber dan puncanya kesedaran ini? Kita harus mengaitkan bahawa kesedaran yang berlaku dalam masyarakat Melayu ini mempunyai peranan dan pengaruh yang pernah datang dari Timur Tengah. Dan mereka yang terlibat dari segi memberikan kesedaran ini ialah tiga tokoh ini. Yang pertama yang pakai serban hujung sekali itu ialah Syed Jamaluddin Afghani, yang di ujung sekali ialah Muhammad Abduh, dan di tengah itu ialah Rashid Reda. Tiga orang tokoh ini merupakan tokoh yang dipanggil sebagai tokoh Islam, dan pemikiran mereka itu tersebar di Timur Tengah. Dan dengan peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, pemikiran itu dibawa ke tanah Melayu dan disebarkan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya saya tunjuk gambar ni, sebab kalau tak tunjuk gambar sekarang ada yang nak siapa orang yang pernah songkok tinggi dia. Sebab pada hari songkok tinggi ni dia ada, ya, kadang-kadang jual cendol sebab pakai songkok tinggi dia. Ada ini, apa nama ni, apa profession yang songkok tinggi dia. Ini ialah gambar beliau, ya. Saya tak mahu sebutkan secara panjang, tetapi saya nak sebutkan bahawa beliau bukan berasal dari Pulau Pinang, dia berasal dari Melaka. Yang menarik yang Syekh Syahir Hadi ini, walaupun beliau ini ada laporan mengatakan dia belajar di Terengganu, dia belajar di Pulau Penyengat, ya, dia pergi ke Kairah, tetapi kelebihannya berjalan itu, bergaul itu merupakan pembelajaran yang paling utama. Dia suka bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Ali Kelana di Pulau Penyengat. Dia pernah dikatakan bertemu dengan tokoh-tokoh reformis di Mesir. Dan pertemuan-pertemuan ini merupakan pertemuan yang memberikan beliau suatu pengalaman, pengajaran dan membina keilmuannya. Dengan sebab itulah kalau kita lihat, beliau ini suka kepada perbahasan, perdebatan. Kerana itu merupakan pendekatan yang dianggap sebagai membina kepada mindanya. Dan sudah tentu kalau kita lihat dari segi pemikirannya, beliau merupakan seorang tokoh yang amat tebal dengan pemikiran Islam. Saya mulakan tadi bahawa dalam usaha untuk menyedarkan masyarakat Melayu terdapat dua cara. Dengan sebab itulah pada tahun 1906, Syekh Syahir Hadi bersama dengan beberapa orang tokoh seperti Abbas Muhammad Taha, Syekh Tahir Jalaluddin dan sebagainya menerbitkan sebuah akhbar dipanggil sebagai Akhbar Al-Imam ataupun pemimpin. Ini merupakan sebuah akhbar Islah yang pertama diterbitkan di tanah Melayu, dan akhbar ini merupakan akhbar yang dianggap sebagai
akhbar yang memberi kesedaran kepada masyarakat dan dianggap sebagai permulaan kepada gerakan kebangsaan ataupun gerakan kesedaran dalam masyarakat Melayu. Apa kandungan akhbar imam ini? Kandungannya jelas, iaitu menyeru masyarakat Melayu. Ini contoh akhbar imam ya. Dalam Quran pertama disebut tujuannya ialah mengingat mana yang lalai dan menjagakan mereka yang tidur dan menunjukkan mana yang sesat. Oleh surat khabar ini merupakan surat khabar yang bertujuan memberikan kesedaran kepada masyarakat Melayu yang pada waktu itu dianggap teramat lemah, teramat mundur dan berada dalam keadaan yang tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, pada waktu ini surat khabar merupakan satu media yang cukup penting. Kalau ditanya berapa edarannya, 5,000. Terbit sebulan sekali. Ya. Orang akan bertanya, ya, surat khabar ini yang 250,000 pun tak ada pesan. Ya. Ada surat khabar 80,000. Satu hari ya. Ketika pilihan raya dia beri percuma ya. Orang tak ambil pun dia. Ada termasuk apa beri percuma. Saya ikut setiap pilihan raya di Terengganu, surat khabar dia beri percuma. Orang tak ambil ya. Kadang-kadang orang ambil guna kalau dia ceramah untuk lapik punggung kalau jangan basah. Sebab pernah ambil tengok ceramah kan. So, orang tak baca ya. Tetapi pada waktu itu ya, walaupun surat khabar ini diterbitkan sebulan sekali dan edarannya 5,000 ya, tetapi dalam konteks masyarakat pada waktu itu, satu surat khabar bukan dibaca oleh satu orang, tetapi satu surat khabar dibaca satu kampung ya. Satu kampung ada surat khabar. Oleh itu kita dapati surat khabar ini merupakan surat khabar yang cukup berkesan dan tahun 1996 dianggap sebagai bermulanya fenomena yang dipanggil sebagai fenomena kaum tua dan kaum muda. Kaum muda dianggap sebagai golongan reformis, golongan Islam yang mahukan pembaruan, manakala golongan tua adalah golongan yang mahukan aspek-aspek konservatif dikekalkan dalam masyarakat Melayu, berlakulah pertembungan dalam masyarakat Melayu. Tetapi pada waktu itu tuan-tuan dan perempuan, pertembungannya lebih kepada huruf, perkara kecil ya. Soal umpamanya perlu kunut ataupun tidak ketika solat subuh ya. Perlu usali ataupun tidak. Ada yang mengatakan semayang kena baca usali, ada yang kata tak payah. Kita semayang kalau dah ambil uduk dan sebagainya, dah bila itu sah nak semayang, tak payahlah nak baca, nak lafaz lagi ya. Ada yang mengatakan bahawa kalau mati kena baca talqin. Golongan muda kata hidup pun payah nak dengar, mati lagi payah. Kita tak payah kena talqin. Lepas dia cukup apa nama ni mandi kapan tanam dia, tak payah talqin ya. Boleh timbul suatu fenomena yang cukup tajam dalam masyarakat Melayu dalam perkatakan soal-soal yang furu ini ya. Tetapi apa yang saya nak jelaskan, bahawa dengan adanya kaum muda dan kaum tua, dia telah membina suatu dimensi baru dalam pemikiran masyarakat Melayu. Kerana bagi golongan tua, untuk membolehkan pemikiran mereka itu diedarkan, disebarkan, mereka tubuh pondok untuk kaum tua dan mereka menerbitkan surat khabar oleh kaum tua. Kaum muda pula untuk memaparkan hujah mereka, mereka tubuh akhbar mereka tubuh madrasah mereka ya. Akhirnya masing-masing berbincang dengan menggunakan pendekatan intelektual. Walaupun ada yang menggunakan pendekatan yang bersifat fizikal, tetapi pendekatan intelektual itu berkembang dalam masyarakat Melayu. Oleh itu saya melihat perkembangan kaum tua dan kaum muda ini merupakan satu yang positif. Dan untuk pertama kalinya orang Melayu berundang. Sebagai contoh, pernah berlaku satu peristiwa sama ada jilatan anjing itu ya dianggap sebagai suatu yang menghalang dan dikenakan menghalang orang itu untuk sembahyang dan kena bersama ya. Timbul perbincangan ya. Malahan ketika perbincangan ini melibatkan berbagai pihak. Golongan tua keluarkan alasan mereka, golongan muda keluarkan alasan mereka. Golongan muda pada waktu itu umpamanya pernah berlaku di Kelantan sehingga tahun 1937 ya. Untuk buktikan bahawa anjing ini tidak najis, ulama-ulama bawa seekor anjing bawa ke Kota Baru ya. Bayangkan ulama ya, termasuk buat Abbas Muhammad Taha, Burhanuddin Al-Hilmi pada waktu itu ya, untuk menunjukkan anjing ini bukan najis, mereka bawa seekor anjing bubuh atas open top punya kenderaan berjalan tunjukkan anjing ini tidak najis.